Beatrix pun tak ada sebenarnya, tapi ni Virus Passion boleh pakai kalau cantik lah ruangan dia nanti. Kalau pasukan Na'Vi menggunakan Lancelot, agak sedikit berbahaya. Bukan tak boleh di... Fighter ni. Yelah, tapi itulah kata macam sangat berbahaya. Okey, Arta confirm. Dia confirm. Okey. Arta dah confirm. Dia kata fighter guys. So standby phone anda untuk klipkan benda ini kerana Arta dah confirm ini fighter. Saya dengan Syamilo dia tak confirm lagi. Kita tak confirm lagi. Kita tunggu. Fighter Granger akan dibawa masuk sekarang ni. Saman boleh klip. Dan jangan lupa untuk tag Arta nanti. Okey, Granger. Komposisi Granger kita tahu antara salah satu hero yang mampu menghasilkan satu burst damage yang kuat di fasa awal. Dan apabila masuk ke fasa late game, damage daripada skill yang dia ada itu tidak dapat membantu untuk menghasilkan satu true damage, tetapi masih lagi boleh dijadikan marksman sebagai selaku untuk menghabiskan fizikal yang ada. Granger dibawa masuk, ini salah satu pengambilan yang sangat-sangat menarik buat pasukan Na'Vi. Tetapi kita ketepikan game pertama, game yang kedua kita fokus kepada game yang ketiga. Kita berikan segala tenaga, segala semangat yang kita ada. Ayo kibarkan jalung gemilang anda untuk pasukan Todak, untuk pasukan tanah air kita ini demi mendapatkan mata pertama mereka terus saja masuk ke dalam Land of Dawn. Game pasukan Todak menentang pasukan Na'Vi. Ayolah Todak, langgarlah kamu. Dan terus sahaja ketika ini di bahagian tengah akan memberikan sedikit damage terlebih dahulu kepada pasukan Na'Vi. Moon perlukan masa terlebih dahulu. Kalau digunakan Kagura, perlu ingat Kagura memerlukan beberapa item untuk keluarkan burst damage yang tinggi. Jadi dia perlu bertenang terlebih dahulu. Jangan biarkan pasukan Na'Vi mendapatkan kill pada awal minit permainan. Okey, untuk kali ini kita boleh lihat Ciku akan bermain selaku jungler untuk pasukan Todak. Namun begitu, adakah berjaya? Tidak berjaya diambil oleh Ciku dan Retribution. Kalau tak silap saya, tidak kena kepada Little Wanderer tersebut dan membenarkan untuk Sunset Lover yang securekan Little Wanderer tersebut. Di bahagian atas sekarang ini adanya bantuan daripada Nagib telah tiba, tetapi Yums juga turut serta di dalam pertarungan kecil memberikan sedikit ansuran keselamatan kepada Fomis sebentar tadi. Kekalahan yang kecil telah dimiliki oleh pasukan Todak di mana Little Wanderer tak berjaya dikunci oleh Ciku sebentar tadi. Tetapi ini semua bukanlah pengakhiran cerita kita untuk game yang ketiga ini. Lihatlah bagaimana kedudukan pasukan Na'Vi berikan fokus untuk dapatkan item terlebih dahulu. Ya, memberikan fokus kepada itemization terlebih dahulu. Once bila dah Granger mencecah level 4, mereka akan bermain dengan agresif kerana itu adalah kekuatan yang ada kepada Granger. Dengan adanya Death Sonata boleh dikeluarkan dengan sangat-sangat baik. Ciku guys, begitu juga dengan Momo. Tapi Yus sepertinya memilih jalan yang salah sebenarnya tadi. Flicker digunakan untuk melarikan diri. Tapi nasib baik pergerakan dia untuk mengelak peluru-peluru tersebut berjaya. Ciku cuba untuk masuk. First Blood diberikan kepada Ciku guys ketika ini. Mencari yang kedua. Dia terlalu dalam. Mendapatkan terusnya kill ketika ini. Dan cuba untuk mendapatkan Lil. Perlu berundur terlebih dahulu. Tidak boleh terlalu memaksa ketika ini. Satu lemparan bom telah dikeluarkan. Lil akan dikorbankan. Killing spree untuk Ciku. Dan game kali ini kita nampak rentak permainan dan turret berjaya dijatuhkan oleh pasukan Todak. Dan ini adalah snowball impact yang harus dilakukan oleh pasukan Todak. Lihatlah di situ Moon dalam keadaan bahaya, tetapi Ciku datang untuk membantu. Namun begitu, tiada kematian di bahagian tengah ini berlaku. Pasukan Na'Vi di game yang kedua di mana Sunset Lover dapatkan 1 kill kan dekat awal game. Kita dapatkan 3 kill di awal perlawanan ini. Bukan itu saja, berjaya untuk mendapatkan turret di bahagian bawah untuk mendapatkan penguasaan map yang lebih mantap. Sunset Lover sebentar tadi Death Sonata telah dilepaskan tetapi tidak terkena kepada sasaran. Little Wanderer yang kedua berjaya didapatkan oleh Ciku. Datangnya defender memberikan sedikit banyak bantuan. Falling Star Moon di arah belakang bersama dengan Moon sekarang ni. Cuba untuk menangkap defender, tetapi again ini adalah Uranus. Bukan mudah untuk menjatuhkan beliau. Formate satu gerakan yang baik, zoning kawasan belakang. Tidak membenarkan Sawo masuk ke dalam medan pertempuran dan turtle yang pertama akan dimiliki buat pasukan Todak. Turtle dapatkan, tapi lihatlah Kagura, satu unit overtime yang sangat besar damage-nya. Adanya Sawo tapi flame shot menafikan Sawo sebentar tadi, tapi adanya Feather Strike cuba untuk dilepaskan terlebih dahulu. Lil datang di arah tepi, cuba untuk memberikan damage kepada Momo. Momo masih lagi terselamat. Lihatlah betapa ramainya orang, ramainya pasukan Todak
di bahagian tengah. Fomes untuk pasangan Lil Ciku guys. Menghalau dua pemain pasukan Navi untuk berundur. Turret di bahagian tengah akan ditumbangkan. Inilah Todak yang kita kenal. Ya, kita nampak permainan pasukan Todak telah leading 3,000 ekonomi mereka. Mereka mengambil turret, mereka mengambil resources yang ada untuk pasukan Navi dan ini antara salah satu pemilihan yang sangat tepat kepada pasukan Todak. Yang saya yakin pada game kali ini saya dapat merasakannya pasukan Todak ada momentum untuk memenangi perlawanan ini. Ya, momentum yang begitu besar sebenarnya sampai tersasul saya nak sebut kerana momentum yang telah diguna pakai oleh pasukan Todak yang didapatkan oleh mereka sekarang ini begitu besar sekali, begitu menakjubkan. Serangan balas akan dikemukakan oleh pasukan Navi yang telah dimulakan dengan Nakib menggunakan VDS strike, tapi lihatlah Bennett flame shot hampir terkena kepada sasaran, tetapi Nakib sangat pintar untuk mengundurkan diri terlebih dahulu. Momo dengan penggunaan Nibiru special, lihatlah satu lagi turret akan didapatkan. Inilah jemaah pasukan Todak sekarang ni. Di bahagian belakang ada Fomes, tapi lihatlah di bahagian hadapan sekali Defender bukan ikut namanya kerana dia tak boleh mempertahankan turret di bahagian atas. Satu demi satu pasukan Todak melanggar rumah pasukan Navi. Perlu diingatkan, pasukan Todak perlu bermain dengan berhati-hati. Tidak boleh apa yang mereka lakukan di game yang pertama. Kesilapan demi kesilapan perlu dielakkan oleh pasukan daripada Malaysia ini, menafikan kebangkitan pasukan Navi di fasa late game. Walau bagaimanapun di bahagian bawah Lil hampir saja untuk dijatuhkan oleh Fomes. Cuba untuk mengejar, ingin balas dendam, tapi datangnya bantuan. 3 orang pemain pasukan Navi datang memberikan damage. Dia akan terkobat, tapi lihatlah betapa ramainya pasukan Todak cakap. Dia akan membalas dendam. Double kill diberikan kepada Momo sebentar tadi. Di mana kita boleh lihat bagaimana turtle yang kedua ini bakal diambil oleh pasukan Todak dan ini adalah ekonomi yang sangat-sangat kukuh di fasa awal perlawanan yang menjarakkan mereka sebanyak 4,000. Di mana kita boleh lihat bagaimana corak permainan Todak. Mereka mendapat momentum snowball. Mereka mendapatkan resources untuk menjayakan kejayaan di dalam game yang ketiga ini. Di mana pasukan Navi, mereka hampir-hampir saja disekat dari segi farming, dari segi pengambilan turret yang ada untuk pasukan Todak ini. Ya, turret di bahagian bawah hampir saja didapatkan oleh Momo sebentar tadi. Kalau mendapatkan sedikit lagi ruang, kemungkinan beliau boleh menjatuhkan turret yang keempat milik pasukan Navi. Daripada sudut itemization, lihatlah Chico, Wind Talker telah dilekapkan. War-X akan menjadi pilihan yang seterusnya. Beda red daripada Momo. Selamat malam kami ucapkan kepada wakil CIS ini. Lil akan dihantar pulang ke arah base dan ini akan membuka ruang kepada Momo mendapatkan turret di bahagian bawah sebentar tadi. Momo dengan adanya Blade of Despair mampu mengeluarkan damage yang lebih besar. Perlu berhati-hati pasukan Todak di bahagian atas ini kerana bantuan belum tiba lagi. Ciku guys, sabar sebentar. Tunggu rakan-rakan memberikan sedikit sebanyak bantuan kerana fokus mereka ingin mendapatkan satu lagi turret di bahagian tengah sekarang ini. PDS telah digunakan Falling Stamon yang digunakan oleh Fomes akan membenarkan Ciku. Lesennya begitu besar pergi ke depan mendapatkan mega kill untuk Ciku sekarang ini dan terus saja ingin membenamkan satu lagi turret milik pasukan Navi. Wow, ini permainan yang lebih baik ditunjukkan oleh pasukan Todak. Agresif pada awal game yang menyebabkan pasukan Navi langsung seolah tidak mempunyai jawapan yang tepat terlebih dahulu. Ini beta turret diberikan fokus. Ciku guys cuba untuk dapatkan Sunset Lover dan terlihatnya Sunset Lover akan menangis untuk pulang terlebih dahulu. Memberikan heal terlebih dahulu supaya masuk balik di dalam team fight. Moon terkena sedikit stun tapi dia berjaya untuk mengelakkan diri terlebih dahulu. Pasukan Todak perlu berundur buat seketika. Adanya turtle yang boleh diambil dan memberikan lagi banyak tekanan kepada pasukan Navi. Ya, kita boleh lihat bagaimana 7 minit perlawanan yang sedang berlangsung ini. Pasukan Navi sedang ketinggalan gol dengan perbezaan 7,300 berpihak kepada pasukan Todak. Todak boleh lagi melakukan aggressive movement kerana ini adalah percaturan yang begitu bagus dengan drafting yang mereka ada, dengan drafting yang mereka lakukan di sini dan turtle berkemungkinan besar akan jatuh di tangan pasukan Todak dan Ciku akan berjaya mengambil turtle. Dan pasukan Todak perlu melakukan satu lagi pengambilan resources untuk tidak membenarkan pasukan Navi mendapatkan mereka punya momentum dari segi ekonomi dan juga EXP. Ya, benar sekali. Pasukan Todak harus mengekalkan tempo perlawanan mereka. Jangan overcommit ke arah pasukan pihak lawan. Defender terpaksa menggunakan concentration demi melarikan diri. Fomes cuba berdansa mengelakkan diri daripada segala serangan yang dikemukakan.
Fomes, siapa sangka dia penari yang begitu baik sebentar tadi mengelak segala tembakan, segala serangan Feather Airstrike yang dikemukakan. Dan sekarang ini pasukan Todak telah tiba di bahagian tengah, akan melanggar terus. Inhibitor turret pertama telah dimusnahkan oleh pasukan Todak seawal-awal minit yang ke-8. Awal minit yang ke-8, inhibitor turret akan ditumbangkan. Tetapi saya lebih memfokuskan kepada KDA Yums di mana 0-0-10. Hampir ke semua kill yang didapatkan oleh pasukan Todak, Yums berada pada tepat waktunya memberikan pertolongan. Tapi ayo kita akan lihat apa yang berlaku ketika ini. Sepertinya pasukan Na'Vi ingin melakukan pertempuran tapi Moon dengan Yin Yang Overturn telah pun digunakan memaksa pasukan Na'Vi berundur buat seketika. Adanya Feather Airstrike daripada pasukan Na'Vi memberikan sedikit pertolongan terlebih dahulu. Blessing of the Moon Goddess telah pun digunakan memberikan regen terlebih dahulu. Cikgu guys cuba untuk masuk, cuba untuk melakukan cakaran demi cakaran kepada pasukan Na'Vi ketika ini. Fokus utama iaitu mendapatkan inhibitor turret yang kedua. Mereka akan berundur buat seketika waktu ini, cuba untuk menunggu kedatangan Lord yang akan tiba dalam masa 20 saat saja lagi. Ya, berbaki 20 saat lagi, Lord akan muncul dan ini adalah peluang yang sangat besar untuk pasukan Todak mendapatkan Lord ini. Dengan perbezaan gol yang begitu banyak, saya yakin untuk game kali ini kita nampak rentak permainan pasukan Todak berbeza di antara game yang pertama dengan game yang kedua. Dengan cara mereka drafting, dengan cara pembuangan hero yang pasukan Na'Vi ini selesa, kita dapat lihat bagaimana Na'Vi seakan-akan tidak selesa penggunaan hero bagi pasukan mereka. Kita lihat 10 minit sekarang ni, kita lihat bagaimana Ciku sudah mulakan Lord ni. Lord ini perlu jatuh ke tangan pasukan Todak untuk mendominasikan lagi perlawanan ini kerana satu saja lagi inhibitor turret yang ada untuk pasukan Na'Vi ini perlu ditumbangkan oleh pasukan Todak. Apa yang awak nak Arta telah dilakukan oleh pasukan Todak di mana Lord telah dimiliki oleh mereka dengan tiada sebarang masalah langsung, dan Lord ini akan muncul sebentar sahaja lagi. Lil perlu berhati-hati. Falling Star Moon telah digunakan oleh Fomes, tapi sekarang ini Fomes pula yang perlu berhati-hati. Serangan balas yang dikemukakan. Sniper Rennet Apathy daripada Momo sebentar tadi menyebabkan Nakib lintang pukang melarikan diri sekarang ini. Di manakah Chico? Kita kena tengok dekat minimap. Dia cuba lihat barang di bahagian belakang. Chico telah tiba sekarang ini. Like a boss telah digunakan. Berjaya untuk mendapatkan 2 kill sebentar tadi. Dialah kill yang seterusnya akan dimiliki. Sunset Lover akan dimusnahkan. Tinggal Sawo seorang diri saja sekarang ini. Baliklah Sawo pergi jual sawi saja sekarang ini kerana Lord telah muncul. Falling Star Moon telah digunakan. God Light akan diberikan kepada Chico, memberikan nafas baru, memberikan harapan baru buat pasukan tanah air kita. 1 berbalas 2. Todak langgar. Harapan masih lagi terbuka untuk rakyat Malaysia, untuk pasukan Malaysia ketika ini. Poin yang penting, 2 berbalas 1 untuk pasukan Todak ketika ini. Inilah yang mereka mahukan. Inilah objektif yang pasukan Todak harus lakukan. Dan momentum untuk pasukan Todak kali ini berjaya. Lihatlah bagaimana